Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azam Pit dan ini Inspirasi TVS. Kita mulakan dengan laporan ini. Ini kisah Bica Undi. Mengambil alih tugas suaminya untuk menyara keluarga, sang suami hilang kudrat untuk bekerja setelah terlibat kemalangan sekitar tahun 2004. Memilih untuk terus tidak meratap sedih akan nasib keluarganya, Bica berusaha keras menjual hasil kraf tangannya. Titik peluhnya itu akhirnya mampu untuk menyara keluarga dan membesarkan anak-anaknya sehingga berjaya. Anak-anaknya kini semuanya sudah bekerja dan memintanya untuk berehat dan berhenti meneruskan perniagaannya. Ini kerana anak-anaknya kini mampu untuk menyara dia dan suami. Namun bagi Bica, dia tetap meneruskan jualannya kerana beranggapan hasil tangannya menjadi sumber pendapatan untuk menyara keluarganya dahulu. Kita ikuti kisah ini disediakan oleh Khairuddin Rusdi, Ayupan. Bica menjual pelbagai jenis kraf tangan berasaskan anyaman, sulaman serta manik. Tempahan yang diterima oleh Bica adalah dari pelbagai tempat. Bica mempromosikan hasil kraf tangan melalui aplikasi WhatsApp selain mendapat bantuan daripada anak-anaknya sendiri. Aku ngayan-ngayan tu faham gak telefon aku, tang anak aku bisa nolong aku. Boleh barang anak aku kadang ya ke jauh dia sida ya nolong aku nyuma deh. Aku ngira mai pupis. Kadang pakainya agak kadang mau habisin mengiga aku meli dito sida Melayu. Kena WhatsApp nya mengenap sebut nanamu ngayan kinya kalah. Ai ngayan kinya tengah mengena WhatsApp tidak yang ngau. Bisa ke tidak nampak. Maka ngaga mani bajunya pada mayu kirung ku kini. Bica mengakui pasar Sentral Sibu adalah lubuk rezeki buatnya kerana dia mempunyai pasarannya tersendiri dan sering menjadi tumpuan orang ramai. Selain itu, suasana harmoni berbilang bangsa di situ memberi keselesaan untuknya berjual. Tempahan dibuka kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk menggayakan hasil kraf tangannya. Khairuddin Rusdi Ayupan, TVS Sibu. Pandemik COVID-19 sememangnya telah mengubah cara hidup seharian. Jika dahulu program larian amal dilakukan secara fizikal, kini ia dianjurkan secara maya. Periatim Sibu Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang KKJTHB mengambil pendekatan ini untuk menganjurkan program amal Charity Virtual Run and Ride. Ia dianjurkan sejak 16 Ogos yang lalu hingga 31 Oktober ini. Menariknya, program ini terbuka kepada semua dengan yuran penyertaan sebanyak RM60 sahaja. Para peserta akan menerima sijil penyertaan, t-shirt dan medal. Amira Barkisah ada laporannya. Objektif untuk Charity Virtual Run and Ride Periatim Sibu 2021 itu adalah bertujuan untuk mengumpul dana bagi Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang Sibu. Selain kita mengamalkan gaya hidup normal baru yang aktif bersukan untuk masyarakat sekarang lah zaman pandemik. Untuk event ni kita memang totally secara online, secara virtual. Para peserta yang ingin mendaftar ataupun mendapatkan maklumat berkenaan dengan program boleh melayari laman web periatimsibu.org. Najila Nisa berharap program amal ini mendapat sambutan yang memberangsangkan. Hal ini kerana sokongan dan bantuan daripada orang ramai amat diperlukan bagi memastikan kelangsungan aktiviti di Kompleks Kebajikan tersebut. Situasi pandemik COVID-19 jelas menyukarkan usaha mengumpul dana untuk anak-anak yatim di sini. Dengan menyertai larian ini, kita dapat membantu memberi sumbangan kepada mereka. Di samping dapat mengamalkan gaya hidup sehat. Sekian laporan daripada saya, Amira Barkisah, TVS Sibu. Segalanya bermula dari rumah. Nurhanisa Sahmat berusia 29 tahun mula menghasilkan pastry seorang diri dan menjualnya dari rumah sejak tahun 2017. Pada tahun 2020, Nurhanisa telah berjaya membuka kedai roti Delikakis di Kampung Kuala Hilir, Oya Sibu. Perniagaannya mendapat sambutan kerana produk yang dihasilkan adalah berbeza dengan kedai roti yang lain. Melalui perniagaan ini juga, Nurhanisa mampu membantu keluarganya, terutama ibunya yang kini terlantar sakit. Saya mengusahakan perusahaan pastry dan mostly bakery lah macam tu. Tapi produk utama saya adalah cheese tart yang berdekor lah, decorated cheese tart lah.
Dan ada jugalah produk lain lah yang saya usahakan mengikut permintaan tempatan, seperti Susrol, Krimpau, etc. like that. And then saya start mengusahakan perniagaan ini bermula pada tahun 2017 sampai sekarang lah. First saya mula dari dalam rumah. Lepas tu saya ada rezeki lebih sikit, saya buat tempat ni lah, tempat saya sendiri, studio kecil saya kerja. Nurhanisa mengakui agak sukar mendapatkan bahan mentah untuk menghasilkan produknya dalam tempoh pandemik ini. Buat masa ini, Nurhanisa dibantu oleh 2 orang pekerjanya. Berkat kesabaran dan usaha gigih Nurhanisa, dia mampu meraih keuntungan sebanyak RM4,000 hingga RM6,000 sebulan. Oleh yang demikian, Nurhanisa berharap perniagaannya dapat memberi lebih banyak peluang pekerjaan selain berhasrat untuk berkongsi ilmu dengan para belia di kawasannya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kedai roti Delika Kiss, anda boleh melayari Facebook dan Instagram Delika Kiss. Baiklah, ini pula kisah Syahril Azrin Damiri, seorang eksekutif di Petronas yang mengusahakan tanaman cili dengan teknik fertigasi di tanah seluas suku ekar berdekatan Taman Pinggiran Cyber Kuala Lumpur. Berjinak dengan tanaman cili secara vertigasi di kawasan rumah dengan 20 pokok cili pada permulaannya, Syahril Azrin, 31 tahun, mendapat ilham mengusahakan rumah pokok iaitu sebuah kebun komuniti yang diusahakan secara kecil-kecilan bagi tujuan komersial sejak Jun 2020. Berminat untuk bercucuk tanam timbul sejak beliau berumur 18 tahun dan kini ia dapat direalisasikan menerusi rumah pokok. Memperolehi ilmu asas fertigasi menerusi kursus anjuran Pusat Latihan Formen Niaga pada 2019, Syahril Azrin kini mempunyai 600 pokok sayuran yang majoritinya pokok cili selain pokok terung, timun dan rock melon yang juga ditanam dengan teknik fertigasi. Antara pokok cili yang ditanam di rumah pokok ialah cili api jenis bara, cili Thai dan cili besar. Masing-masing mempunyai kelebihan dari segi rasa selain sentiasa terdapat permintaan daripada orang ramai. Setiap pokok cili yang ditanam melalui teknik fertigasi mempunyai tempoh 6 bulan yang dikira sebagai satu musim dan anggaran purata cili yang dihasilkan setiap pokok adalah 1,000 biji dengan berat keseluruhan antara 1 hingga 1.5 kilogram. Rumah pokok mempunyai pelanggan tetap terutamanya pengusaha restoran berdekatan, pembuat sambal yang sentiasa memborong cili api bara dan juga orang ramai yang tinggal di kawasan sekitar. Pengambilan pesanan untuk jualan cili dibuat setiap Isnin hingga Jumaat, manakala hujung minggu ditetapkan untuk memetik dan menghantar stok kepada pembeli. Syahril Azrin pada masa sama turut bersedekah hasil kebunnya kepada bank makanan berdekatan taman selain mengedarkannya ke rumah anak yatim. Bagi mengekalkan kesegaran dan kelestarian tanaman rumah pokok, Syahril Azrin beralih daripada penggunaan racun kimia kepada racun organik buatan sendiri yang dipelajari dari seorang ahli agronomi. Bahan racun organik yang digunakan antaranya daun limau purut, cili api, rokok daun tembakau dan sabun pencuci pinggan yang diperap seminggu, dikisar, ditapis dan cecairnya digunakan sebagai semburan pada keseluruhan bahagian pokok. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Inspirasi TVS untuk hari ini. Jangan lupa janji temu kita esok pada hari dan waktu yang sama. Saya Azampit, salam hormat dan jumpa lagi.